nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim diugut 5 juta ringgit. Bukan diugut 5 juta ringgit, tapi sebenarnya dia diberi tanda harga 5 juta ringgit. Siapa manusia itu? Pertama, kaya mana manusia ini sampai dia ada duit 5 juta? Pertama, pembayang dia ialah dia seorang yang kaya. Dia mesti seorang yang kaya sebab dia boleh bagi 5 juta. Ini pembayang dia. Manusia biasa di Malaysia ini, penjawat awam di Malaysia ini, kerja-kerja biasa di Malaysia ini, hanya pekerja di pejabat kah atau makan gaji, tidak akan ada 5 juta ringgit. Jadi pembayang pertama, dia mesti orang kaya. Orang kaya di Malaysia ini kita boleh agak siapa, tidak begitu ramailah sampai ada 5 juta. Kalau dia mau bagi 5 juta, menurut risikan, menurut psikologi industri, psikologi, kalau orang itu sanggup untuk bagi gaji 5 juta, dia mesti ada sekurang-kurangnya 50 juta. Jadi mesti orang dia kaya betul. Siapa manusia yang terlalu kaya ini yang sanggup bagi 5 juta untuk harga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Atau hanya dia ini sebenarnya seorang yang gila, terlalu gila, otaknya sengit, otaknya tidak cukup, ada wire yang putus di dalam, sampai dia tidak dapat fikir dengan betul. Sampai walaupun dia tiada duit, dia pura-pura ada duit, dia sanggup untuk letakkan harga sampai 5 juta untuk Perdana Menteri. Atau dia ini hanya sebenarnya seorang yang cukup terlalu sewel, terlalu tak ada akai. Orang Malaysia bilang bodoh lah gitu. Adakah dia ini terlalu tidak cukup akal sampai buat macam begitu? Jadi sudah ada pembayang yang pertama, dia mesti seorang yang kaya. Pembayang kedua, dia cukup gila atau cukup bodoh untuk buat perkara ini. Jadi sudah ada pembayang, kita boleh gabung sudah. Dia mesti seorang kaya yang bodoh atau sewel atau gila. Itulah pembayang dia. Oke. Jadi seterusnya, dia ini orang berparti atau tidak? Adakah dia mengikut mana-mana parti politik atau tidak? Mustahil seorang yang tidak ada pegangan parti politik yang berani untuk buat benda ni. Selalunya menurut psikologi, manusia yang begini ini, dia memang ada sekurang-kurangnya pegangan fahaman politik ataupun pegangan falsafah perkara yang boleh menyebabkan dia dalam keadaan otak yang ekstrim. Otak ekstrim yang dia rasa tercabar dan dia tak puas hati, tapi dia cukup gila, bodoh atau berani untuk lakukan perkara ini. Jadi sekarang kalau polis tangkap, kita mau tengoklah. Yang hairannya dia padam juga hantaran tu, dia padam. Rupanya dia tidak berani mana pun, padam juga hantaran tu. Tapi sudah terlewat, hantaran itu sudah terlewat kerana sudah masih viral. Sekarang polis sudah ambil tindakan akan menyiasat siapa orang itu. Parti politik dia di mana sebenarnya sekarang? Kata dia orang dalam kerajaan agak mustahil kerana apa dia punya modus operandi? Apa modus operandi dia untuk buat macam begitu? Takkanlah kawan Anwar pula yang nak buat benda ni. Mesti ada lawan. Jadi saya berharap Ini saya berharap lah. Saya berharap bukan dari Perikatan Nasional lah.
Saya berharap bukan daripada PAS, bukan daripada Bersatu, bukan dari UMNO, bukan dari mana-mana parti yang ada di Malaysia ini. Saya harap dia tidak ada dalam mana-mana parti lah. Saya harap dia bukan ahli parti mana-mana parti yang ada di Malaysia. Sebab kalau dia adalah ahli dalam sesebuah parti di Malaysia, memang habislah, akan merosakkanlah parti itu. Ada peribahasa bilang begini, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Jangan kerana hanya seorang yang cukup, entah tidak cukup otak ini, seluruh parti disebut sebagai ekstremis, sebagai manusia-manusia yang sanggup untuk melakukan perkara dosa untuk semata-mata entah apa yang diperjuangkan pun tidak tahu. Saya pikir kalau polis nanti tangkap orang ini dan tanya kenapa dia buat macam tu, dia sendiri pun tidak tahu apa mau jawab. Dia sendiri pun akan bingung apa dia punya alasan sebenarnya. Okey. Jadi ada pembayang-pembayang sudah. Pertama, dia mesti orang kaya. Dia mesti orang kaya betul-betul. Orang-orang kaya ini selalu sajalah, orang kaya selalu saja dikaitkan dengan orang politik. Asal orang kaya mesti ikut politik. Asal orang kaya mesti ada sedikit-sedikit, kalau tidak pun mesti dia ada terlibat sedikit dengan kawan-kawan di politik. Jadi berapa kaya dia, siapa dia, nanti kita tengoklah. Tidak lama lagi saya rasa polis di Raja Malaysia akan berjaya tangkap dia ni, dan dia akan didedahkan siapa manusia ini, dia dari mana, apa aliran politik dia, kenapa dia buat begitu, apa masalah dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasti akan dibongkar nanti. Jadi kalau sudah kena tangkap nanti, saya pikir ini kalau masih ada ISA dulu, ini memang patut terus pergi ISA. Kalau ada masih ISA sekarang, patut dia ini terus tangkap ISA. Jangan dulu pergi siasat, tak payah soal siasat, tangkap penjara dulu. Baru dia padan muka. Dia. Kerana ini membawa satu perkara yang amat bahaya kepada negara Malaysia. Sekali lagi seperti yang saya kata, saya setuju juga. Saya tetap setuju kalau dia ini dibuang negara Malaysia, baru padan muka dia. Tapi ya kita ini mempunyai belas kasihan. Kalau memang dia itu waktu itu dia boleh buktikan bahawa dia waktu itu terlebih marah, tidak sengaja, bagilah dia peluang. Cuma ya perlulah untuk kasih dia pengajaran dulu, kasih dia ajar dulu, kasih dia tidur dulu di penjara beberapa tahun, kasih denda dulu supaya orang lain jangan buat lagi. Apa pendapat kamu? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye.